Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa pada Ahad malam Isnin kita teruskan dengan selawat dan tazkirah. Tapi malam ini saya bercadang untuk menjawab beberapa permasalahan termasuk tentang masa depan Pakatan Harapan. Isu yang hangat dibicarakan soal Perdana Menteri ke-9 dan juga sikap keadilan, soal dukungan ahli parlimen dan dikaitkan pula tentang GPS Sarawak dan soal Melayu, soal kelayakan seorang Melayu dan masalah dibangkitkan oleh masyarakat Melayu. Tetapi kita harus mulakan seperti biasa dengan mengupas soal isu keadilan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya, dan tatkala kamu memutuskan sesuatu keputusan untuk manusia, hendaklah kamu putuskan dengan penuh keadilan. An-Nisa ayat 58. Dan kebetulan dalam tafsiran yang dibuat oleh Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib tentang keadilan mesti ditegakkan, wa imma termasuk kepada ahli keluarga sendiri. Dan jangan ada dua tahap darjat keadilan untuk golongan yang kaya, atasan, aristokrat dengan golongan rakyat di bawahan, dan kita sedar tentang masalah ini dibangkitkan. Tetapi suatu yang juga ditekankan yang saya rasa berkaitan dengan hujah kita tentang wa idza hakamtum bainan nas, maknanya bila kita menjatuhkan hukum di antara manusia mestilah keadilan. Yang di sini dibedakan di antara kepada orang mukmin atau muslim dengan manusia. Maksudnya kalau hukum itu tidak letakkan kelas, ini orang Islam, orang Melayu, ini bukan Islam, tidak. Keadilan itu merentas kaum dan agama itu sendiri, ya, atas landasan Islam itu ditekankan. Imam Al-Qurtubi dalam mengupas Al-Maidah ayat 8 ini dalam Al-Jami' Ahkam Al-Quran jilid ke-7 menyatakan, kalaupun orang itu bukan Islam, kafir, dia bukan sebab untuk menghalang keadilan ditegakkan. Maknanya identiti agamanya sama ada Kristian atau Buddha ataupun Hindu ataupun tidak beragama, tidak menjadi penyebab untuk melaksanakan hukum dengan adil
tanpa membedakan darjat, tanpa diskriminasi. Dan ini yang harus dijelaskan, kerana kadang-kala kita ini bicara soal agama atau bangsa dan kita remehkan atau ketepikan atau pinggirkan soal Islam ini. Jadi dua hal yang ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama soal amanah. Ya. Maknanya nak lantik, nak bagi amanah itu mestilah kepada ahlinya. Ya. Ada orang yang ada keupayaan tertentu dalam bidangnya. Ya, kita serah dia jadi jeneral tentera, rosak. Ada orang yang ada kemahiran sebagai pengacara majlis masyarakat. Kita letak dia sebagai pengurusi badan korporat, jahanam. Jadi sebab itu penentuan meletakkan seorang ke dalam keupayaannya pada ahlinya. Satu, amanah. Keduanya, bila kita jalankan pentadbiran hukum, kehukuman itu mestilah adil dan tidak membedakan seperti mana yang disebutkan. Tapi kalau kita kupas ini lebih luas, dalam keadilan ekonomi, dia ada yang dikatakan istita'ah, maknanya memberikan pemberdayaan. Orang itu miskin, orang itu terpinggir, dikapit di puncak Borneo. Kemudian kita nak samakan keupayaan dia berlumba dan bersaing dengan orang yang kaya yang mendapat kemudahan pendidikan terbaik di Kuala Lumpur. Jadi oleh demikian, pemberdayaan beri peluang, kemudahan supaya dia boleh diangkat keupayaannya, dan ini yang dikupas dalam apa yang disebut istita'ah. Dan ada satu karya Dina Abdul Qadir, satu karya yang diterjemah tentang keadilan sosial dalam Islam, social justice in Islam, yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought, yang menyatakan bahawa keadilan itu juga dilihat dari segi maqasid, matlamat keseluruhannya. Matlamatnya apa dia? Aman, kesejahteraan bersama. Jadi jangan kita anggap adil itu bagi satu pihak, satu puak dan meninggalkan yang lain. Jadi dan dia sebut juga bahawa keadilan ini juga dalam konteks sekarang dalam kenegaraan, dalam negara. Fiqh muwatanah. Maknanya watan. Fiqh itu dalam, kerana kita dalam keupayaan satu negara, dan negara itu mesti ambil kira semua penduduknya. Orang Melayu, orang Cina, orang India, Iban Kadazan. Jadi fiqh yang harus menjaga, mengawal kepentingan semua. Ini barulah kita sebut keadilan yang sejati yang ditekankan dalam Islam. Dan saya kala di penjara Sungai Buloh lama dulu pernah menulis surat. Menulis surat maknanya menyeludup surat kepada saudara Guan Eng yang masa itu merengkok di penjara Kajang. Dan saya juga memanfaatkan fahamannya. Saya tahu dia bukan Islam, tetapi saya terangkan sebagai seorang Muslim supaya jangan ada salah faham tentang yang dibawa oleh setengah-setengah orang Islam sendiri yang menunjukkan sikap tidak toleran, benci kaum, diskriminasi kaum. Padahal Islam itu menekankan amanah satu, keduanya mesti adil tanpa mengira kaum dan agama. Malah bila ditekankan satu kewajipan, bila kamu hukumlah hukum manusia, bainan nas, di antara manusia, hukumlah dengan adil. Ya, kerana keadilan itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kupasan yang juga menarik tentang keadilan ini dikupas oleh saudara saya Siddiq Fadil. Ya, dia mengulas tentang deklarasi Perkhidmatan PAUS 98. Ya, dan dia menyebut umpamanya di antara prinsip in uridu illal islah mastata', aku akan usahakan sedaya upayaku bawa reformasi atau perubahan. Ini adalah untuk semua.
Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Murut, Melanau dan semuanya, Muslim dan bukan Islam, kawan dan lawan. Jadi menurut Saudara Siddiq, justru keadilan tidak boleh dibataskan hanya untuk golongan tertentu, dan kerana itu tidak harus ada amalan diskriminatif dalam menegakkan keadilan. Ayat yang mengisytiharkan bahawa keadilanlah yang menjadi esensi, asas bagi semua agama samawi. Demikian pentingnya kedudukan dan peranan keadilan dalam kehidupan manusia, sehingga Ibn Taymiyah menyimpulkan, ini penting saya tekankan kerana ia berbeza dengan kadang-kadang suara-suara yang kita dengar ini. Apa dia kata? Pertolongan Allah bersama negara yang adil meskipun kafir, dan tidak bersama negara yang zalim meskipun muslim. Jadi kalau untuk buat pertimbangan, penilaian, negara adil dikendali oleh orang bukan Islam itu lebih baik dari negara zalim yang dipimpin oleh orang Islam, kata Ibn Taymiyah. Katanya lagi, dunia boleh selamat lestari dan berkelanjutan dengan keadilan meskipun bersama kekafiran, tetapi tidak akan selamat dengan kezaliman sekalipun bersama Islam. Ini penting sangat. Leluhur, pemikir dan filosof besar semua menekan hal yang sama. Saya ingat umpamanya yang selalu saya popularkan di kalangan masyarakat Cina, kerana mereka lebih lazim biasa dengan Confucius atau Master Kung Fu Tse, yang menceritakan tentang pengalaman beliau ke satu daerah. Kemudian lihat ibu tua ini menangis kerana suaminya baru meninggal. Dia tanya, sebab apa menangis? Dia kata, suami saya dibaham harimau. Di mana? Di kampung ini. Confucius nasihat, kalau begitu jangan tinggal di sini, pergi ke daerah yang satu lagi, negeri lain, supaya tidak dibaham, tidak ada bahaya harimau. Jawab wanita tua ini, lebih bahaya saya di bawah negara lain dengan raja yang zalim daripada berhadapan dengan ancaman harimau. Pengajarannya, pemerintahan yang adil itu harus kita utamakan. Saya minggu lalu dapat satu komentar dari salah seorang pengikut di Twitter, Absa Lias, tentang buku dan karya Amartya Sen. Amartya Sen ni seorang pakar ekonomi berasal dari India, menjadi profesor di Cambridge, UK, kemudian di Harvard. Seorang yang sangat mempunyai asas Sanskrit di Santiniketan di Calcutta. Kemudian menjadi seorang pakar ekonomi, mendapat hadiah Nobel ekonomi dengan beberapa karya dia, termasuk The Idea of Justice yang kita akan kupas sedikit pada hari ini. Saudara Amartya Sen kebetulan ya kenalan dan pernah terlibat dalam beberapa acara bersama saya tatkala saya di Harvard untuk menyampaikan ucapan. Beliau yang memberikan bukan sekadar undangan tetapi menganjurkan jamuan tengah hari untuk bersama profesor, dan kemudian kami bersama beliau dan Michelle Kamdesu yang mantan ketua IMF adakan dialog 2 hari hanya wacana, maknanya conversations, continuous conversations 48 jam
kami bertiga dan juga isteri beliau, Profesor Emma Rothschild, mengenai ekonomi, pembangunan dan agama yang disebut faith, ya, keyakinan. Maknanya tidak ada ekonomi dan pembangunan tanpa keyakinan tentang nilai baik, nilai etika, nilai moral. Dan saya anjurkan rakan-rakan ikuti Facebook untuk ulasan yang lebih panjang dalam bahasa Inggeris tentang karya Idea of Justice, kerana dia mulakan dengan mencerahkan pengalaman Rousseau dan Locke dan sebagainya, tetapi juga memberikan penekanan tentang pemberdayaan. Maknanya jangan kita lihat keadilan itu tanpa memikirkan keperluan menjaga kepentingan semua kalangan masyarakat, yang miskin, yang tersisih, miskin bandar, miskin desa, masalah kesenjangan, dan oleh yang demikian dia mesti merentas, jangan terlalu terikat dengan soal kaum atau kelompok atau kabilah atau wilayah. Yang jadi polemik di negara kita umpamanya, kalau kita baca The Idea of Justice, kita boleh faham kerana polemik kita kadang-kadang bila miskin, kita bincang soal kaum. Kemudian kita ketepikan kepentingan setengah kaum. Ataupun bila kita bicara soal pembangunan, kita tinggalkan pembangunan setengah wilayah. Maka bangkit kemarahan atau keresahan di wilayah-wilayah yang terpencil, yang tidak mendapat kemudahan yang sama yang banyak disuarakan di Sabah dan Sarawak di negara kita. So, saudara, sebelum saya kupas isu-isu sebasa ini, hari ini kebetulan hari bapa. Kau tanya saya masa saya kecil-kecil, tiap-tiap hari bapa dan hari ibu. Tapi kebetulan hari bapa, tentulah kita mendoakan kepada Allah SWT mencucuri rahmat roh ke atas roh bapa kita. Saya percaya di kalangan yang telah meninggalkan kita, yang belum meninggalkan kita, jagalah mereka, kasihilah mereka, berikanlah masa kepada mereka, telefonlah mereka, WhatsApplah mereka, dan ketemulah mereka sedaya upaya. Jadi saya tidak akan ulas ini. Ayah saya Ibrahim Abdul Rahman dengan keluarga, tetapi saya nak memanfaatkan dengan membaca puisi Datuk Zurina Hassan, sastrawan negara. Zurina Hassan ni menulis tentang malam kebakaran. Ini dia sende TNB pasal dia kena bayaran elektrik ni terlalu tinggi, dia melonjak tinggi, ya. Ekonomi merudum ke bawah, charge elektrik meningkat besar. Jadi, tetapi kebetulan dalam puisi dia Malam Kebakaran dedikasi kepada TNB ini, dia mula dengan angkap mengenai ayahnya. Jadi ada relevance, kaitan dengan hari bapa, kemudian berakhir dengan harga TNB yang sekarang dilepaskan sedikit. Ini kena ucap tahniah kepada Menteri Yubin kerana beliau telah mengusahakan satu tabung, dan untuk itu subsidi itu digunakan untuk mengurangkan tekanan. Baik, saya baca Malam Kebakaran, Datuk Zurina Hassan, sastrawan negara. Ayahku seorang lelaki miskin yang mahu anak-anaknya bergembira di negara kaya. Demikianlah pada satu malam membawa kami ke bandaraya, ke taman bercahaya, sekadar berjalan-jalan. Di dalam akhirnya, barangkali benar aku perlu bersabar. Hidup berasbab, mati bersebab. Tapi jika mereka bertanya tentang negaraku, maka aku akan kujawab, ini negara mewah, kotanya terang benderang.
Dari hujung petang santak ke kaki siang. Menjana kuasa membenarkan kilang-kilang berhutang. Tetapi cepat bertindak memotong bekalan. Di sebuah pondok usang, ini negara jutaan lampu yang membakar rentung ayahku. Hei. Sedih juga. Dia luahan pencernaan kata-kata yang indah oleh sastrawan ni memang luar biasa. Saya syorkan sudah baca puisi lengkapnya yang akan kita sisipkan nanti. Baik, soalan pertama. Apa masa depan Pakatan Harapan dengan riuh rendah yang ada sekarang ini? Ya. Pakatan Harapan itu masih kukuh. Ya. Keadilan, DAP, Amanah, tidak ada sedikit pun suara yang mahu melemahkan Pakatan Harapan. Ya. Kita telah harungi bukan baru daripada zaman Pakatan Rakyat dan sekarang Pakatan Harapan. Dan oleh demikian, agenda kita jelas. Ini bukan pakatan yang digabung untuk memenuhi keperluan semasa. Nak rebut jawatan Perdana Menteri sekarang tu nak jatuhkan Pakatan Nasional. Perikatan tak. Daripada awal, tanya kita tentang apa dia reform, apa dia institusi, keperluan perubahan institusi kehakiman, kebebasan media dan juga dasar ekonomi yang merakyatkan dan beberapa keputusan tentang kepentingan wilayah. Semua itu dicerakinkan. Ya, dalam manifesto, dalam dasar yang sangat jelas dalam masuk buku harapan. Jadi kita harus faham ini perjalanan yang lama selama lebih 20 tahun yang menggabungkan rakan-rakan kita. Jadi kalau tanya saya masa depan Pakatan Harapan, perbezaan pendapat dalam beberapa hal tertentu seperti mana berlaku sekarang ini tidak sedikit pun menjejas keutuhan. Saya teliti sikap DAP, kenyataan Amanah semalam dan keadilan. Walaupun ada perbezaan pendapat yang akan saya sentuh kemudian, soal Pakatan Harapan mesti kekal utuh dan jangan ada usaha atau unsur baik dalaman atau luaran yang cuba melaga-lagakan untuk kepentingan semasa mereka. Yang cuba ini sebenarnya unsur-unsur yang baru. Selama ini kita belum pernah alami yang sedikit kegitiran yang seperti mana yang kita dengar sekarang. Jadi saya ingin ulangi penayat. Sekarang ini saya masih mempengurusikan ketua pengurusi Pakatan Harapan dan ketua pembangkang. Jadi saya juga bertanggungjawab bersama rakan-rakan pimpinan lain, Saudara Mat Sabu, Guan Eng dan lain-lain untuk pastikan kita kekal utuh. Baik. Tapi yang nampak dipertikai ini ialah sikap kita tentang Perdana Menteri. Saya tengok naratif itu jauh daripada apa yang berlaku. Umpamanya, kesepakatan kita dari awal, baik DAP, Amanah dan Keadilan, tidak pernah pertikai bahawa yang dicalonkan itu Anwar. Ini bukan, minta maaf lah kerana saya nak cerita ini jadi nak jelaskan ya. Tak ada pertikaian. Ya, malah 2018 pun begitu. Tetapi masa itu Anwar dipenjara. Maka ditonjolkan Tun Mahathir yang juga membantu kita, yang ada jasa dan khidmatnya untuk menjayakan bersama. Ya. Tetapi pada masa itu pun perjanjian jelas. Dalam perundingan bersama tertutup 1 tahun. Kemudian Tun Mahathir minta 2 tahun. Kemudian selepas APEC. Kemudian 3 tahun. Dan saya ingat lagi kenyataan terakhir beliau ialah ikut saya mungkin sebelum pilihan raya atau sebelumnya lagi. Jadi itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dan desakan. Tapi tak apa bab itu ya. Saya nak jelaskan apa yang pertama. Tidak ada pertikaian sama sekali bahawa yang mereka usulkan itu Anwar.
Baik. Tapi sekarang maknanya ada pendapat berbeza dalam keadaan merangkul dukungan majoriti ahli parlimen. Ini terkait juga dengan soalan yang ketiga, sokongan ahli parlimen. Jadi ada yang kata kita berikan waktu. Kebetulan hari Selasa disebutkan itu, saya ke Sarawak jumpa kawan-kawan lama. Aku minta cerita lebih dari itu. Orang nak nafi, orang nak kata ya, itu bukan soal saya. Saya jumpa kawan lama. Ya, saya diundang, ya, dan menemui kawan-kawan lama. Baik. Tetapi yang nyata pada tahap ini kita belum cukup jumlahnya. Jadi kawan-kawan fikir kalau begitu, dia kata, Anwar, kalau tak cukup jumlahnya, boleh tak kita fikirkan pilihan kedua, iaitu memberikan ruang kepada Tun Mahathir, kerana Tun Mahathir dalam mesyuarat berulang kali minta dia menjadi Perdana Menteri. Mula dia kata 6 bulan, mesyuarat berikutnya diminta setahun, kemudian bila ditekankan oleh Saudara Datuk Seri Syafiq Afdal, dia setuju 6 bulan. Jadi dia tidak mahu tolak ansur bab itu. Ya, kita usulkan. Jadi saya tidak mahu ada salah faham di sini. Dalam mesyuarat, pertama seperti mana dalam kenyataan Saudara Saifuddin, Saudara Mat Sabu, Saudara Anthony Lok, Saudara Khalid Samad menemui Tun Mahathir, beritahu ini keputusan kami, calonkan Anwar. Ya. Tapi tak pasal nak pendekkan. Tapi maknanya mereka tidak pernah mempertikai. Jadi jangan kita, walaupun ada sikit perbezaan pendapat, saya lihat dalam sosial media itu dah sekadar serang menyerang, tak adil. Ini mungkinlah kerana kenyataan Tini Lok dan Saudara Khalid itu agaknya sedikit sebanyak keras dan menyinggung dan melukakan, tapi ingat tak apalah, itu perkara kecil, ya, kerana tidak jelaskan, ya. Tetapi yang penting mereka dalam mesyuarat ini, saya pengusikan, saya dengar sendiri, ya. Ini keputusan kami, minta Tun bersetuju. Tun Mahathir tidak setuju kerana dia mahu juga jadi Perdana Menteri kali ketiga. Kita hujah semua yang dihujah di luar ni, kita hujah. Yang ada saya tengok Gunasegeren yang 22 poin, tidaklah kita sebut 22 poin, tapi saya terang, saya kata dah hampir 24 tahun Perdana Menteri, bagilah orang giliran, kita dah janji dan sebagainya, semua itu dibahaskan, ya. Tetapi akhirnya oleh kerana beliau berkeras, kawan-kawan memikirkan, kalau tidak kita nampak macam seperti tolak ansur, tapi tidak tinggalkan Anwar. Jadi saya nak sebut di sinilah, di kalangan penyokong saya jangan marah, sebab bila kawan-kawan di DAP umpamanya mengatakan bagi laluan kepada Tun Mahathir 6 bulan dan dengan syarat-syarat, kita akan sign, kita akan pastikan, maknanya apa? Ada juga kecurigaan, kita ada pengalaman. Jadi nak kata nak percaya 100% pun tidak juga. Kerana kalau tidak, kita bagilah janji 6 bulan, okeylah, kita pegang pada janji. Tapi kerana pengalaman, nak sign, nak pastikan. Kalau tak lulus, tak setuju, kita akan undur, kita keluar daripada kerajaan. Itu semua dibincangkan. Tetapi andaian itu tentu dari segi sebahagian kami dalam keadilan tidak bersetuju. Kerana kita katakan, kita nak bawa ini perubahan. Ekonomi COVID ini menjadi ekonomi pandemik yang memerlukan seluruh kekuatan yang fikir soal pembangunan ekonomi dan merakyatkan ekonomi. Mana ekonomi rakyat. Ya. Tapi kalau kita bicara 6 bulan, cukup 2 bulan orang dia fikir transisi, ini dasar Mahathir, dasar Anwar, jadi berbalik kepada hal-hal yang lama. Ya. Dan keduanya tentu kita juga curiga tentang kerana pengalaman yang panjang, peluang dah diberi, kepercayaan diberi, dan kita runding banyak hal-hal yang saya sebutkan di sini tentang beberapa perkara yang berlaku. Saya tengok langkah Sheraton, soal pecah belah parti kami juga, itu tidak boleh terlepas daripada tanggungjawab ketua pemerintah yang lalu.
Saya pergi dalam pertemuan-pertemuan merayu, janganlah ganggu parti kami. Ya. Orang gunakan wang kerajaan pecah-pecah ini, tapi dibiarkan. Dan soal langkah syaratan ini bukan langkah seminggu. Langkah yang berjalan 7-8 bulan sebelumnya. Dah dibincang dalam dalaman. Saya sendiri bangkitkan dalam pertemuan empat mata dengan mantan Perdana Menteri. Jadi sebab itu hal-hal ini dirasakan berat. Cuma realiti politik itu. Ini kekuatan hujah kawan-kawan DAP dan Amanah. Mereka kata kepada saya, jelas Anwar, kami mahu kamu jadi Perdana Menteri. Tetapi laluannya itu tidak mudah kerana kita berlupakan jumlah. Jadi ada yang percaya Tun Mahathir boleh dapat jumlah. Sampai hari ini belum dapat. Ya. Jumlahnya belum ada. Tetapi mereka percaya kalau kita bagi dukungan, dia dapat jumlah dan dengan cara yang sedemikian, barulah saudara akan diangkat. Itu pandangan. Oleh ini, saya tidak fikir wajar kita anggap ini sebagai satu kenyataan yang memusuhi kita atau mengkhianati kita. Tidak. Tetapi kita berbeza pendapat kerana saya kata saya tak dapat terima, ya, kerana saya tidak yakin ini yang terbaik bagi negara, bagi rakyat, bagi reform, bagi badan kehakiman, media, bagi program anti rasuah dan terutama ekonomi yang rakyat. Nak hentikan kronisme dan memperkayakan golongan kecil. Jadi semua itu saya tidak yakin bahawa dalam 6 bulan ini kita boleh kejar ke masalah itu. Dan ini satu tugas yang besar. Dan terutamanya macam akhir tahun kita jangka 1 juta penganggur di negara kita. Jadi memerlukan satu lonjakan, maknanya satu effort yang besar. Maka adalah perbezaan pendapat. Dan keduanya yang saudara jangan pandang ringan, ya. Ini formula yang kedua ini yang dicadangkan oleh kawan-kawan kita. Yang tentu saya terpaksa beri pertimbangan, kerana kawan-kawan ini yang menyokong saya juga, bukan yang menentang saya. Ialah bahawa sementara Tun Mahathir Perdana Menteri, saya mesti mereka gunakan istilah wajib terima jawatan timbalan Perdana Menteri di bawah beliau. Dan saya hadapi kesukaran yang maha besar untuk menanggung. Itu saya gurau kawan-kawan saya, kata, ni nak suguh saya derita berapa lama lagi, sudahlah. Saya kata, biarlah kita cuba. Jadi itulah keadaannya sekarang. Mana adalah sedikit kebuntuan. Ya. Tapi apa tekad kita? PH bersama Tun Mahathir, bersama warisan, harus tidak bekerjasama. Jawabnya harus bekerjasama. Kedua, apakah keputusan kita dengan perbezaan pendapat ini menyatakan tidak perlu kita menggantikan Kerajaan Perikatan Nasional? Tidak benar. Kerana kita perlu. Mandat itu kita perolehi. Mandat rakyat adalah untuk perubahan, untuk ekonomi rakyat, untuk memperbaiki hidup rakyat, ya, dan untuk membawa perubahan-perubahan institusi yang jelas. Ya. Masa itu dipimpin oleh Dr. Mahathir dan diganti oleh Anwar. Itu jelas. Oleh kerana kita tuntut mandat itu dipenuhi. Itu ikhtiar kita. Seperti mana selalu kita buat, kita ikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, kita tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu pegangan kita. Jangan kita rasa ya terlalu sangat sehingga jadi adalah perbezaan pendapat kerana istilah digunakan. Apakah kita ini khianat? Saya ingat soal khianat di antara kita tidak timbul. Khianat itu yang dulu yang dah keluar. Khianat ini di kalangan orang yang menjana, yang bagi kipas golongan pengkhianat. Yang itu mereka jawab sendiri. Saya tidak mau jawab. Tapi di kalangan kita bukan pengkhianatan namanya. Yang kedua, apakah ini bermakna mereka telah lupa jasa dan khidmat? Tak benar. Ya. Ataupun apakah dengan sikap sebaliknya, ya, bagi pihak keadilan, apakah dengan sikap ini bermakna keadilan bersedia jadi pembangkang dan tidak mahu ada perubahan? Tidak benar. Kerana kita masih teruskan usaha. Kita masih teruskan usaha untuk mendapat dukungan,
Bukan dengan membeli, bukan dengan mengugut, bukan nak bagi umpamanya janji dia GLC dan jawatan besar. Kita janji kita penuhi mandat kepada rakyat. Bagilah peluang. Pulihkanlah imej orang-orang politik yang dianggap terlalu nafsu serakah, nak kaya, nak jawatan, jadi boleh jadi barang jual beli, barang dagang. Kita tidak mahu ahli parlimen itu dianggap sebagai barang dagang untuk dijual beli. Jadi kita harap dapat menarik minat kawan-kawan kita ahli parlimen dari semua pihak, untuk mengambil peluang ini untuk menyelamatkan negara dan ekonomi negara. Baik. Dia bangkit juga soal GPS, orang bangkitkan. Saya tidak setuju dengan andaian itu dan saya tak mampu ulas lebih daripada itu. Orang mengatakan GPS menolak Anwar, memilih si Anu. Itu serah, itu GPS adalah badan bebas, badan politik bebas mewakili rakyat Sarawak, biar mereka diberikan wewenang, kebebasan untuk menentukan sikap mereka. Dan saya tidak mahu menyinggung lebih daripada itu, selain dia menyatakan bahawa usaha kita akan diteruskan. Akhirnya soal Melayu ini, ada yang menyatakan Perdana Menteri harus Melayu, dan ini dapat tak dipertikaikan. Tapi Melayu dari Parti Melayu itu tak pernah saya dengar, melainkan baru-baru ini. Saudara, soal Melayu ini mesti ditangani. Orang Melayu majoriti di negara ini. Prinsip perlembagaan yang kita sepakati menyatakan bahasa Melayu bahasa rasmi, walaupun dibenarkan bahasa-bahasa lain. Islam agama persekutuan, kedaulatan Raja-Raja Melayu, dan hak kesemuan Melayu dan Bumi Putera. Ini semua yang dalam Pakatan Harapan dipersetujui. Malah dulu saya syaratkan dalam kerjasama Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat mesti menandatangani perjanjian ini. Dan ini dibuat sudah lama. Tetapi saya mahu supaya kerajaan kita yang bakal kita tubuhkan, yang baru ini, harus juga jelas dalam perkara ini. Kita tidak mahu lagi anggapan menghina kaum sendiri. Melayu ini, seperti yang saya sebut tadi, dalam soal keadilan sosial yang dikupas oleh beberapa ulama dan tokoh dan sarjana, harus beri peluang. Mesti berikan peluang kepada mereka. Jangan hina mereka sebagai bangsa yang malas, yang meluka perasaan orang Melayu. Dan kita nak dapat sokongan mereka. Ada yang malas. Anak orang kaya malas pun ada. Anak Cina malas pun ada. Orang Melayu malas pun ada. Tetapi tanggungjawab kita pada pemerintah ialah memberikan mereka, memberdaya mereka, memberikan peluang kepada mereka supaya dapat bersaing, berikan kemudahan. Saya dari kampung Cokot Tok Kun, Bukit Mentajam. Kalau tidak beri peluang ke Kolej Melayu Kuala Kangsar, belum tentu saya boleh lepas masuk ke universiti. Kerana saya di kampung, di antara yang pertama masuk ke universiti. Begitu juga ramai. MRSM, Sekolah Menengah Sains, itu semua peluang cara kita membantu anak-anak kita. Tapi bukan dengan menghina mereka, atau bukan cara diskriminasi dan menghina pula kaum lain. Melayu miskin sebab Cina. Ada pula satu Melayu miskin sebab malas. Melayu miskin sebab Cina. Sebab itu dalam keadaan dulu, saya ingat lagi sebelum kekalahan teruk dan parah Tanjung Piai, saya mengusulkan kepada Perdana Menteri, luluskanlah peruntukan segera untuk yang miskin, petani, nelayan, peneroka, pekerja miskin, untuk meringankan beban mereka. Tak ada makna kita nak salahkan orang itu, kementerian ini, kementerian ini. Tapi tidak dilakukan. Kemudian sekarang ini saya bimbang juga. PPSMI. Mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Untuk anak di bandar, okey. Kita boleh runding dan selesaikan sedikit sebanyak. Tapi untuk paksa ini sebagai satu sistem di negara kita, dia langsung tak tahu apa yang berlaku di Manik Urai, di Kundasang. Mungkin Kundasang biasa lebih dengan bahasa Inggeris, tapi saya tahu kalau di Cerok Kudung, di Ulu Tembeling, guru yang mampu mengajar dalam bahasa Inggeris pun tidak ada. Jadi kawan-kawan saya di bandar, di kota, saya minta
selain daripada mau mengangkat keupayaan bahasa Inggeris, yang kita tidak halang, tapi martabatkan dulu bahasa Melayu, bahasa ilmu, dan jangan tekan dan laksanakan program yang akan mengakibatkan kerugian kepada kaum Melayu. Ini yang orang Melayu bangkit marah ni sebab itu ya. Jadi baik bagaimana tentang bahasa Inggeris. Kalau soal bahasa Melayu ini dapat diyakinkan sebagai suatu bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, maka penjanaan mengangkat martabat penguasaan bahasa Inggeris itu, saya rasa boleh bukan saja digalakkan, boleh diberikan penekanan yang lebih. Tapi ini di antara isu-isu pokok, soal kemalasan, soal PPSMI, soal kemiskinan rakyat yang mesti diberi tumpuan dalam usaha kita. Jadi oleh demikian bagi saya bukan soal jajah parti Melayu. Kita dah 62 tahun ni parti Melayu yang perintah Malaysia ni ya. Melayu kekal miskin. Saham Bumi Putera puluh bilion hilang. Tanah Rizab Melayu hilang ya. Jadi kita balik kepada pangkal soal dasar urus tadbir, good governance untuk semua di negara kita. Bagi saya, kalau saya nak tegaskan, sampailah ketikanya di mana orang Melayu merasa yakin dasar yang boleh menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan dan memastikan dasar kita itu memberi peluang, penekanan dan keadilan bagi orang Melayu, orang Cina, orang India, suku-suku kaum Dayak dan suku kaum Kadazan dan lain di Sabah. Inilah yang kita harapkan yang dapat dikendalikan. Dan bagi saya, ini yang kita utamakan. Dan dalam hal ini sebenarnya dalam Pakatan Harapan tidak ada perbezaan. Saya ingin menyeru kawan-kawan, dalam Pakatan Harapan, ini yang sedikit sebanyak di peringkat bawah. Saya tengok kadang-kadang yang di bawah ni dia ikuti, dia tak ikuti semuanya. Jadi dia panaskan suhu politik ini. Jadi saya ingat, biar jelas pandangan saya tentang hal ini, ya, kita mau ganti kerajaan Perikatan Nasional kerana tidak ada keabsahan. Ada yang dikatakan politics of legitimacy, maknanya dia tidak legitimate ya. Kerana dilakukan oleh pengkhianatan, memang ada kesalahan-kesalahan besar, dan oleh demikian kita harus kuatkan muafakat kita. Ada kenyataan mengatakan apakah ini bermakna Pakatan Harapan saja? Tidak. Pakatan Harapan mesti hargai usaha yang dibuat oleh Warisan dan juga oleh Tun Mahathir dan 5 anggota parlimen yang kedudukannya yang belum pasti dalam bersatu atau tidak. Tetapi kita harus kerjasama dan juga merangkul dukungan kawan-kawan yang lain. Saya harap dengan penjelasan ini dapatlah meredakan sedikit dan meredakan banyak harapnya supaya kita dapat tumpu usaha kita dan seterusnya. Tetapi apakah ini tidak bermakna kita tidak boleh bincang? Tidak benar ya. Saya dalam semangat Pakatan Harapan, kalau kawan-kawan merasa sangat mendesak untuk membuka perbincangan, kita boleh. Tetapi saya ingin tegaskan, kerana soal alternatif yang kedua ini bukan saja melibatkan satu keputusan umum ya, tetapi hanya keputusan yang secara tidak langsung akan memaksa saya untuk sekali lagi bersekongkol, dan saya rasa amat sukar bagi seorang manusia biasa yang kerdil untuk sekali lagi akan dianggap dihina dengan kesilapan yang sama berulang kali. Itu kerja yang sukar saya pertahankan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.